Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Wa biyassir wa la tu'assir wa bitammi bil khair. Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam yang mulia ini Allah temukan kita di dalam satu majlis ilmu, teman-teman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hormati lagi dikasihi pengurusi surau, seterusnya ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, Istatizah yang hadir, muslimin, muslimat, ayahanda, ibunda, nikmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita peluang dan ruang kita duduk di dalam satu majlis ilmu, teman-teman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita, kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua ini mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, nikmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah, berkaitan dengan mana kita menceritakan pada malam ini, tuan-tuan. Orang kata apa? Maka kalau tak kenal maka tak cinta Allah. Pertama kali tuan-tuan baru sampai di tempat ini, mudah-mudahan ukhuwah kita, perkenalan kita, menjadi kita ini bertambah kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana yang dimaklumkan, nama diberi Muhammad Nizam bin Ismail, berasal dari Bagan Serai Perak. Siapa orang Perak in the gang? Tak ada lah, gurau je tuan-tuan. Orang kata Bagan Serai Perak ni Banjar nak. Kan? Nak bersurah ke tak? Tak boleh bersurah. Allahu Akbar. Alhamdulillah menetap di puncak alam, masya-Allah. Lebih kurang ke sini tadi rempik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, kalau tak rempik hari ni rasa sampai 8.30 dah. Nah, tapi tadi pun lewat keluar daripada sekolah tuan-tuan. Mudir Sri Sinar Mawaddah di puncak alam, Masya Allah. Malam ni saya bukan nak mengajar, tidak, kita nak berkongsi. Kita nak berkongsi, ambil input. Tuan-tuan ada input, saya kongsi sama-sama, Masya Allah. Kenapa? Kerana kita duduk di dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta yang pertama, nawaitu kita kepada Allah, ubah niat balik. Subhanallah. Kenapa? Kerana kalau duduk saja tak ada apa-apa, entah apa-apa, niat kerana nak tunjuk kat kawan aku ni hebat, dia ni hebat lagi pada aku, tak jadi kita. Nak tunjuk kat kawan tak jadi. Bila kita menunjukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlaskan diri kita, masya-Allah. Mudah-mudahan setiap masa, setiap minit, setiap saat yang kita duduk dalam majlis ilmu ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si mana Allah kata dalam Quran, wal 'as innal insana lafi hus innal ladzina amanu wa 'amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Sadaqallahul azim.
Berkata demi masa, innal insana lafi hus. Manusia itu dalam kerugian. Lepas tu Allah jawab lagi, illa alladhina amanu wa amilu salihat. Kecuali siapa dia? Kecuali orang yang beramal salih. Kecuali siapa dia? Kecuali orang yang dekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ni tuan-tuan sangat beruntung, ya Hanana, beruntung menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak kita ni, Masya Allah, tabarakallah, entah apa kita ni. Kenapa? Lepas tu kita kata dia bagi tahu apa dia berkaitan dengan rahmatan lil alamin. Nabi ini rahmat ke seluruh alam. Maka yang disebutnya ini, maka sampai kepada kita walaupun dah telah berpisahnya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 1400 tahun yang dahulu, maka segar di dalam minda kita, segar di dalam kita punya rasa rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana bila mana kita membacakan asyhadu an la ilaha illallah, maka syahadah kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka disebutkan aku ni bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Maka yang kedua pula aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Maka tuan-tuan, banyak cerita-cerita yang dirakamkan. Untuk apa? Untuk kita ni rasa syukur, rasa seronok, rasa hebat, rasa bersyukurnya kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka rugi orang yang tidak mengerti bahawasanya susuk tubuh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dirakamkan, diceritakan di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka satu-satu sahabat ini menulis, sahabat ini dia tulis sebagainya. Kenapa? Kerana dipanggilnya cinta. Kerana dipanggilnya rindu. Walaupun di antaranya berpisah kita dengan zaman, tetapi kita tidak mahu nanti berpisah di akhirat nanti, iaitu umat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nanti, iaitu mudah-mudahan mendapat pertolongan kita. Apa dia? Saatnya suatu hari nanti di padang mahsyar, waktu itu keadaannya telanjang bulat kita. Tak ada apa, telanjang bulat. Ustaz malu Ustaz. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, katanya apa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku malu ya Rasulullah, mereka ni lihat aurat aku ni. Malu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada, mereka ni tidak akan melihat. Mereka tak sempat nak lihat aurat. Satu-satu tak sempat nak lihat. Sebab apa? Sebab di antaranya termenung macam mana ni dengan amal aku ni, macam mana dengan perbuatan aku ni, macam mana. Termenung ni, tak tahu nak buat apa ni. Allahu akbar. Waktu itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam wajahnya bercahaya daripada anggota uduk. Ni kita cerita dulu kebaikan-kebaikan, baru kita masuk tajuk kita tuan-tuan. Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betullah beruntungnya menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita jauh daripada zaman, tetapi di antaranya banyak kelebihan-kelebihan. Antaranya iaitu berkaitan dengan ibadah. Buat sikit dapat banyak. Salat 5 waktu dihitungkan daripada peristiwanya Nabi Isra' wal Mi'raj. Mi'rajnya Nabi dapat 50, turun naik dapat 5. Allahu akbar. Buat sikit dapatnya pahala banyak. Lalu begitu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicemburui daripada yang lain. Subhanallah. Sebab apa? Yang memasuki syurga dulu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan nikmati Allah Subhanahu wa taala, ibrah daripada kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau katanya tuan-tuan, nak cerita daripada kelebihan banyak, daripada ni tak habis malam ni tuan-tuan. Tapi kita mengambil berapa sedikit daripada kelebihannya Allah menciptakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan budi pekertinya, dengan akhlak dia, dengan susuk tubuh dia, Masya Allah. Daripada perbuatan yang mana pada ketika itu ibu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saatnya dia mengandung, dia rasa dalam keadaannya tidak bersamanya dengan lain, berbeza, tenang dan sebagainya. Masya Allah, lahirnya itu dengan bercahaya, terpancarnya cahaya sehingga menyinari daripada nur timur dan barat. Allahu Akbar. Malam-malamnya dilahirkan saatnya baginda Nabi, sehingga ahli kitab, maka mereka ni tahu setiap dalam kitab Taurat walaupun Injil, maka diceritakan tentang baginda Nabi, cerita. Maka mereka kata, aku cukup kenal baginda Nabi berbanding daripada anak aku sendiri, kata Yahudi. Nah, aku cukup kenal mereka ni, baginda Nabi cukup aku kenal berbanding pada anak aku. Anak aku belum tentu anak aku. Faham ya? Faham tak faham sudah? Nah, bercampur-campur. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya punya salah silahnya tersusun. Lalu diberinya, maka mereka faham, mereka kenal. Maka ada di antara mereka Yahudi laknatullah, maka mereka ni bertawassul kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saatnya mereka ni bertawassul, maka Allah izinkan, Allah berikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Kerana mereka menyangka bahawasanya daripadanya akan lahir Rasul yang mana penutup khatamun nabiyyi, khatam, iaitu tak ada dah Nabi lain. Nah, khatam, maka tak ada dah khatam. Kita kalau khatam Quran kata apa? Khatam Quran dah habis dah, kan? Habis. Nah, Ramadan tunggu habis. Nah, khatam Quran. Tu bunga telur kan, dengan apa, kain plekat. Kan? Kalau tak dapat tu, ya Allah. Nah, dia pergi masjid terus. Oh, dia pergi tempat lain. Dia kata, aku ni tak boleh tadarus kat sini. Tak boleh. Kenapa? Tak dapat bunga telur. Khatamun nabiyyi, khatam, maka nabi yang terakhir. Tak ada dah lepas ni. Nah, yang mimpi ke, yang apa ke, dia kata, ya aku sebenarnya ni Rasul Melayu ni. Tak ada. Nah, maka tidak ada lah. Maka tak belajar tinggi pun kita faham lah, ni yang terakhir, tak ada dah. Nama pun nama sama ke, Muhammad bin apa ke, tak ada dah. Maka inilah dia. Maka kita yakin dan pasti, maka tidak ada lain. Maka khatam, maka Nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir ini Nabi yang mulia. Kenapa mulia? Sehingga Nabi Musa alaihi salam, maka ditursina saatnya pada ketika itu, Masya Allah, tabarakallah, sehingganya terpancar, maka disebutnya tentang Ahmad, tentangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu diminta, ya Allah, jadikanlah kami menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita tuan-tuan, nikmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ahli kitab ini tuan-tuan, maka terpancar, maka dia sebutnya lagi, sebelum lagi ada lagi, maka api sembahan Parsi, Majusi dan sebagainya, maka berusia lebih kurang 1000 tahun. Maka lebih kurang itu selamanya hidup, selamanya Allahu Akbar, dalam keadaannya tidak pernah padam. Tetapi kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maka terpadam daripada api itu. Ini cerita yang selalu kita dengar. Allahu Akbar. Nah, lalu kelebihan demi kelebihan banyak. Nak cerita tuan-tuan, kelebihan lebih kelebihan. Maka apa kita mengambil daripada ibrah itu tuan-tuan? Maka kita saling menyayangi, saling mencintai, saling
mengikuti, iaitu budi pekerti dan akhlak junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni fokus kita pada malam ini. Allahu akbar. Sebab apa? Sebab Nabi lahir, maka lepas daripada itu adat orang Arab, maka beri susuan, kan? Adat, maka pergi cari orang Arab, maka beri susuan. Maka Nabi disusui oleh Halimatu Sa'diyah. Lalu di situ berduduk di situ. Saatnya kambingnya kuruh tiba-tiba menjadi gemuk. Ini kelebihan yang Allah bagi wal awal, daripada awal yang Allah susun, sehingganya dibelahnya dada Nabi, sehingganya dikeluarkan hati Nabi, sehingganya dicucikan dengan air Zam-Zam. Berapa kali Nabi dibelah dada? 2 kali. Nak beritahunya bahawasanya insan ini adalah insan yang mana dijaga wal awal ila al akhir, sampai awal sampai akhir dijaga. Adapun ujian yang diberi kepadanya lebih banyak daripada yang lain, sehingganya Rasul ini dipanggil yang mana Rasul Ulul Azmi. Ada 5, kan? Salah satunya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Maka tuan-tuan dimati Allah subhanahu wa ta'ala, bila mana akhlak yang dibawa, budi pekerti yang dibawa, yang tu yang kita mengambil fokus pada malam ini insya-Allah. Iaitu yang pertama, yang mana kelahiran-kelahiran, yang mana kelebihan-kelebihan yang diberi. Maka Nabi ni tuan-tuan, yang pertama dia bawa akhlak jujur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah kita seorang hamba, terutamanya Islam. Lagilah, bila sebut tentang jujur, bila sebut tentang amanah, kita ni didirikan dengan amanah. Bunyi Islam ala khamsi. Terdirinya Islam 5 perkara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aqimus solat. Sampailah rukun Islam tersebut, sampailah wa haji baiti. Lalu begitu, amanah yang dipikul terhadap diri kita, yang pertama mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Iaitu dengan kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana bila mana kita mentauhidkan Allah, lalu kita merasakan cinta dan kasih kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu begitu tuan-tuan, maka disebutkan dengan Allahu Akbar. Maka disebutkan dengan iaitu berkaitan dengan akhlak junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jujur dan amanah. Minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang suara saya ni kuat sikit. Allahu Akbar. Asal-asalnya sampai ke atas apa tadi? Saya mohon maaf. Jauh sikit boleh boleh. Boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Maka kadang-kadang gitu. Kadang-kadang saya dah jauh dah sikit, tapi ustaz ni kuat suara dia. Dia kata, ni garang kan ustaz ni? Tak. Bukan garang. Kadang-kadang tinggi sikit suara, kadang-kadang dia momentum tu terlebih sikit. Allah. Muhammad salli ala Sayyidina Muhammad. Gitulah kadang-kadang speaker kadang-kadang kuat sikit. Saya minta maaf. Jauh sikit. Boleh dengar belakang? InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Maka jujur dan amanah, maka diri kita amanah yang dipikul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mana? Amanah yang ada terhadap diri kita, solat. Maka dengan solat yang dibawanya pada ketika itu, lalu dengan puasa, lalu dengan zakat, apa saja perbuatan-perbuatan baik yang disuruh dari suri Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa?
seperti mana kita melaksanakan, iaitu di antaranya segala yang disuruh daripada baginda Nabi sama saja disuruh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada orang dia kata tak payahlah kita ikut pada Allah je lah, tak payahlah ikut Nabi, Nabi itu manusia Allah. Maka ada yang golongan yang mana dia katanya anti hadis. Lalu begitu di dalam kitab Qiyamat Hampir Tiba karangan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, ada satu bab, iaitu bab dia berkaitan dengan anti hadis. Allahu Akbar. Orang yang menolak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, sedangkan dia ini sebenarnya menolak kepada baginda Nabi, Allahu Akbar, dia menolak pada baginda Nabi, sebenarnya dia berselindung dan dia sebenarnya menolak kedua-duanya sekali, iaitu Allah dan Nabi. Makna kata dia menolak salah satu. Maka syahadah kita pun dua, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dua-dua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pesuruh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cinta dan kasih, sehingga para sahabat ni tuan-tuan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil daripada akhlak baginda Nabi yang diajar daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu begitu tuan-tuan, yang pertama maka kita menjaga dari sudut jujurnya kita kepada Allah. Dengan masa yang ada, dengan masa yang diberikan kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu berkaitan dengan innal insana lafi hus, manusia itu dalam kerugian. Maka jangan kita meletakkan diri kita ini ke lembah kehinaan. Kita jangan meletakkan diri kita ke lembah kehinaan, seperti mana baginda seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu daripada kita di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-7, iaitu qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adzabun azim. Maka tuan-tuan, jangan sampai hati kita ini ditutup, dikunci. Khatamallahu ala qulubihim, hati kita dikunci. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim, telinga dan mata kita dikunci, mulut kita dikunci. Wa ala absarihim wa ala ghishawah wa lahum adzabun azim. Maka Allah kata apa? Aku ingatkan bahawasanya wa lahum adzabun azim, aku sediakan azab yang teramat pedih. Yang ni yang tadi kita sebutkan tadi, innal insana lafi hus, manusia itu dalam kerugian. Lepas tu dijawabnya lagi, illal ladzina amanu wa amilu salihat. Maka dengan amal-amal yang salih, banyakkanlah kita berselawat, banyakkanlah kita membaca sirah Nabi, banyakkanlah kita mengingati junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya kelahiran baginda Nabi Rabiul Awal, kan, tentang sirah-sirah, menjadi hati kita ini, Allahu Akbar, yang mana membawa kerinduan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya orang yang berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyakkanlah kita berselawat untuk apa? Untuk kita nanti mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tadi jujur. Maka yang kedua iaitu adalah wa tubu ila taubatan nasuha, dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ni banyaknya dosa daripada mulut yang bercakap, kan, telinga, mata dan kaki kita, kan, pergi tempat-tempat yang haram dan sebagainya. Kan dulu banyak
Lepas tu kita baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim diri kami sendiri ya Allah. Nah, lepas tu kita baca pula doa Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Kenapa? Kerana dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, untuk apa? Untuk kita menjadikan diri kita ini banyakkan istighfar, astaghfirullahal azim. Nah, mungkin disebabkan dengan istighfar kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kita mencintai daripada sirah. Sebabnya kita cinta kepada sirah. Kita cuba mengaplikasikan, bagi tahu kepada anak kita tentang idolanya. Allahu Akbar. Idolanya kepada dalam hidup kita. Apa dia idola, tuan-tuan? Kadang-kadang anak-anak kita lebih mengenali permain bola daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah tuan-tuan. Kadang-kadang saya tanya pelajar kan, ada 2-3 orang pelajar, mula-mula masuk saya tanya, siapakah, bilakah tarikh lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ada kata 10, ada kata 9, dia tibai 1, 2, 3, 4, ada 5, ada 6. Allah. Nah, maka tak tahu langsung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu diterapkan di dalam sekolah anak-anak kita kalau tahun 3 wallahu alam di JAIS, maka ada syllabus. Nah, maka kita beruntung di Selangor ataupun di JAKIM dan sebagainya ada syllabus tentang kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada syllabus tuan-tuan. Untuk apa? Untuk mengenali susuk tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tarikh lahirnya, daripada nasab keturunannya. Tanya anak-anak kita tuan-tuan. Kalau siapa yang ada anak darjah 3, nah, ustaz anak saya 30 ustaz. Oi, tak apalah. Kan? Anak saya ustaz 25 ustaz. Tak apa, tanyalah. Kongsi-kongsi, sembang-sembang. Kalau ada anak kita yang masih kecil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kita lihat ada buku teks mereka dalam sekolah kafar contohnya, kan? Ada dalam buku teks sirah tahun 3 lebih kurang. Nah, ataupun ada berkaitan dengan sirah baginda Nabi, mengenali susuk tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahunnya tahun gajah, kan? Anak-anak kita, nah, berapa anaknya, berapa isterinya, ada diajarkan. Apakah Rasul Ulul Azmi? Nah, untuk apa sebenarnya itu? Untuk menjadikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai idola, mengenal kepada baginda Nabi. Begitulah kita, seperti mana buatkan satu sudut di dalam rumah kita. Allahu Akbar. Selalunya sudut rumah kita, kita meletakkan sudut televisyen, sofa, kan? Adanya sofa, adanya meja, adanya begini-begini. Maka buatkan satu sudut untuk melahir kecintaan kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belilah daripada kitab-kitabnya, sambil-sambil itu mengajar kepada anak-anak kita cerita tentang mereka. Nah, sambil-sambil itu. Kenapa? Kerana pendedahan daripada ibu ayah lebih. Kalau selalunya yang mendedahkan ni ibu, kan? Daripada ayah. Allahu Akbar. Selalu begitu diceritakan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan dimati Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Untuk menjadikan diri kita ini banyak menceritakan tentang susuk tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buatkan satu sudut. Adanya sudutnya
nasab keturunan Nabi, kan? Adanya satu sudutnya kitab-kitab sirah-sirah, maka ambil hujung minggu sambil-sambil mencerita kepada mereka. Maka ibu dan ayah begini menceritakan tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mengenalkan kepada anak-anak kita. Bukan kata kita berjemaah saja melihat televisyen, berjemaah saja di dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waktu makan, berjemaah saja waktu tu, maka kita berjemaah juga untuk memberitahu kepada mereka tentang agama. Itu satu amanah juga daripada kita berkaitan dengan mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu begitu tuan-tuan, berkaitan dengan taubat. Maka kadang-kadang kita ni, Masya Allah, tabarakallah, Allah kata dalam Quran, walahum azabul azim, aku sediakan azab yang teramat pedih. Kenapa? Kerana sebab daripadanya nanti di sana, waktu bila? Saatnya nanti di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang diazabnya. Allahu Akbar. Lalu kita ni tuan-tuan, kalau di dunia, maka yang tadi disebutkan tadi, illal ladzina amanu wa amilu salihat, maka kalau kita tak ada amal saleh, apa yang nak kita dibawakan nanti di akhirat sana? Apa yang kita nak bawa tuan-tuan? Subhanallah. Saatnya matinya anak Adam, saatnya wafatnya, matinya kita, antara tiga benda yang kita bawa. Yang pertama, amal yang saleh ataupun ilmu yang bermanfaat yang kita bawa. Lalu yang kedua, sedekah jariah kita. Yunfaqu fid din, kamu infak ke agama Allah. Maka dengan sedekah kita infak, kita bagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, setiap detik-detik sedikit itu, dengan amal, dengan selawatnya, dengan zikirnya, dengan iqramul Quran, baca Quran, dengan istiqamah datang di rumah Allah Subhanallah. Istiqamah. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya. Kalau tak mampu dari sudut itu, sekurang-kurangnya 2 waktu. Maghrib dengan Isya. Allahu Akbar. Kalau tak mampu juga, sekurang-kurangnya Isya. Kalau tak mampu juga, tak tahu nak cakap apa. Makna kata, sekurang-kurangnya kita mencari seminggu sekali ataupun setiap hari, adapun pada begitu. Kenapa? Kerana kita nak bawa nanti amal-amal yang saleh. Sambil-sambil itu kita ambil bahagian tentang sedekah. Yufaqu fid din, sedekah. Dengan mana yang ketiga yang disebutkan tadi, iaitu dengan anak-anak yang saleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka beruntungnya mendapat dengan anak-anak yang saleh. Beruntung tak? Beruntung. Orang yang mendapat anak saleh balik-baliknya dengan iqramul Quran, dengan bacanya Quran, dengan tadabbur Quran, dengan zikir, dengan Masya Allah tabarakallah, dengan bawanya tenang hatinya. Walaupun hartanya tidak banyak, tetapi balik ketenangan. Betul kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah dunia, kebahagiaan, tenang hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana tenangnya hati kita, Allahu Akbar, baliknya dengan isteri salihah, suami-suami saleh, Masya Allah tabarakallah, membawa keluarga kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mula daripada keluarga. Allahu Akbar. Maka diceritakan kepada kita, kita bagi laluan pada azan insya-Allah. Allahumma amin. Bismillah.
Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka yang ketiga tadi, anak-anak yang saleh. Maka begitulah kita tuan-tuan, nak kita bawa anak-anak kita ini mencintai kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak tahu, maka bawa datang dia untuk apa? Untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah, dan juga mereka mengenal daripada susu tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau kata kita mencintai seseorang, maka kita tidak akan mengkecewakan kepadanya. Contoh, kita sayang isteri kita, kita sayang ibu dan ayah kita, maka kita takkan buat perkara yang mengakibatkan mereka kecewa. Setiap tahun kita akan sambut, buat doa selamat contohnya lah, kan? Bawanya pergi tempat-tempat bercuti, kan? Cinta, kasih kepada isteri, kepada anak-anak. Jadinya ingat satu-satu. Tarikh kelahiran ingat, tarikh perkahwinan ingat. Takut nanti terkurang sehari ataupun terlepas daripada sehari, maka pada ketika itu merajuk, marah sebab tak ingat. Kadang-kadang saja-saja suami tu buat lupa, kan? Isteri pun dia kata tak lupa ke hari ni, tak tarikh perkahwinan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hatta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia susu tubuh ini, maka kita mengingati daripada lahirnya. Sebab apa? Sebab kita tidak mendengar dari suaranya, tidak melihat daripada wajahnya, tetapi kita mengenali daripada sirahnya, tempat peninggalan sejarahnya. Dan kita pergi umrah, mutawif itu kata ini tempatnya, begini tempatnya, begini peninggalannya, rambutnya, janggutnya. Maka itu yang dapat mengubat daripada rindunya kita kepada baginda Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah nak disebutnya, andai seseorang itu dalam keadaannya sedang bercinta, sedang kasih, lalu dia itu tak akan buat perkara-perkara yang mencegah ataupun menghilangkan ataupun mengkecewakan daripada kekasihnya itu. Allahu Akbar. Hatta kita yang mana setiap kali duduknya kita, bangunnya kita, setiap hari berselawat kepada baginda Nabi, tidak kurang daripada 100, ada yang tidak kurang daripada 100, ada yang sehingga 1000, ada yang 5000, ada yang puluhan ribu, ada yang setiap masa berselawat pada baginda Nabi. Hatta gitu. Untuk apa? Untuk pada mana nanti ila syafaat, maka kita mohon syafaat pertolongan. Saatnya nanti tidak ada bantuan dah, melainkan kita nanti di akhirat sana. Lalu begitu saatnya di padang mahsyar, hatta nanti bersama diminum air telaga Kausar Nabi. Kalaulah kata kita ni tidak duduk bersama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Atau nanti bagaimana? Kamu ni bukan daripada golonganku. Maka nanti di padang mahsyar nak jumpa dengan siapa? Nabi Musa AS. Nak jumpa Nabi Adam. Nak jumpa Nabi ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu tazkirah kita dapat pada malam ini. Tak dapat banyak, dapat sikit. Kenapa? Cinta kasih tidak akan datang melainkan kata kita cuba untuk mengenalinya. Maka dengan kita cuba untuk mengenalinya, dengan kita cuba mengingat dari apa perjuangan yang telah dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu begitu maka kita termenung, tuan-tuan, sebagaimana terbukanya kita, bagaimana kita ni hidup. Nabi ni umpama, kata ulama, Nabi ini menyelamatkan kita daripada kita masuk ke umbun, maka masuk dalam api. Lalu kadang-kadang kita lah yang menepih daripada tangan baginda Nabi, kita sendiri yang terjun masuk dalam api itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak, tuan-tuan? Macam mana kita sendiri yang buat maksiat, kita sendiri yang buat perkara haram, kita sendiri yang mendustakan, kita sendiri yang cuba nak lari daripada ikatan. Contoh, ada orang kapal dia karam, lalu kapalnya karam, lalu datang orang minta bantuan, lalu satu orang tu datang nak minta tolong, dia kata tak payah, aku nak duduk sini je. Gitu. Adakah begitu? Tidak. Nah, maka bantuan yang datang, maka kita baca, kita duduk, kita ikut bahawasanya inilah di antaranya rindunya, kasihnya orang yang mana dia nak mencari dan dia nak mendekati, hatta dia tidak mahu orang yang menjadi rugi daripada kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bukan golongan yang disebutkan tadi, innal insana lafi khusr, iaitu manusia yang dalam kerugian, ada permata adanya di antaranya, tapi kita menolak dari sudutnya itu. Adapun kita sendiri yang meletakkan diri kita ke lembah kehinaan. Lepas tu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal ghafilin. Ya Allah, kami zalim diri kami sendiri. Ya Allah, kami tahu tentang baginda Nabi, kami tengok sirah Nabi, tapi kami mulut kami berat sungguhlah nak selawat baginda Nabi. Saat duduk tu nak boleh bilang berapa kali kita berselawat. Itu pun yang wajib saja dalam solat. Lepas pada tu habis dah, tak ada pun. Nah, kita sebut tidak ada satu ingatan kita. Maka mudah-mudahan kita sentiasa mengingati baginda Nabi. Dengan apa? Membudayakan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ni banyak. Nah, kalau tak mampu nak buat semua, maka jangan tinggal semua. Itu saja, tuan-tuan. Kalau tak mampu nak buat semua, maka jangan tinggal semua. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah. Saya mohon maaf kata bahasa suara yang tinggi, saya minta maaf daripada JK dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita, tuan-tuan. Marilah sama-sama kita ambil barakah di dalam majlis ilmu, maka kita doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa ila taqwiratikal mustaqim. Allahumma haqqa wa tiba'u la batila wa sinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah, dosa ibu dan ayah kami, ya Allah, dosa guru-guru kami, ya Allah, dosa isteri dan anak-anak kami, ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, luaskanlah kubur ayah dan ibu kami. Lapangnilah kuburnya, ya Allah. Sinarilah kuburnya dengan syafaat Al-Quran. Jadikanlah kubur-kuburnya taman-taman syurgamu, ya Allah. Jangan kau jadikan kubur-kuburnya kawah-kawah api nerakamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayangmu, ya Allah. Janganlah kau pandang hina kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jika dalam majlis ini yang sedang sakit, maka sembuhkanlah sakitnya, ya Allah. Jika dalam majlis ini, ya Allah, yang sedang berhajat, sempurnakanlah hajat-hajatnya, ya Allah. Jika dalam majlis ini, ya Allah, yang sedang kesepitan rezekinya, ya Allah, luaskanlah rezekinya, ya Allah. Jika dalam majlis ini, ya Allah, yang sedang berhutang, berikanlah jalan selesai membayar segala hutang-hutangnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami sangat mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami sangat merindui baginda Nabi, ya Allah. Walaupun kami ini adalah orang yang terpisah kepada zaman daripada baginda Nabi, jangan kau biarkan kami berpisah nanti di akhirat sana, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, pandulah hidup kami untuk melakukan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringankanlah badan-badan kami, ya Allah. Ringankanlah mulut kami dan hati kami sentiasa berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, beri Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, jadi berikanlah, ya Allah, kami faham dalam agama. Ya Allah, berikanlah kami faham dalam agama, ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan kami jahil, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jangan kau biarkan kami jahil dalam agama, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, angkatkanlah darjat orang yang telah berjasa dalam majlis ini, ya Allah. Muliakanlah, ya Allah, berikanlah keluarganya keluarga sakinah, berilah keluarganya mawaddah, berilah keluarga yang diridaimu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, akhir kalam kami, ya Allah, la ilaha illallah. Berikanlah, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan yang baik, tempat yang baik, dalam keadaan yang baik, ya Allah. Jangan kau biarkan kami dalam keadaan maksiat, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, istiqamahlah amalan kami. Ya Allah, istiqamahlah amalan kami. Ya Allah, istiqamahlah amalan kami. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Na'amina subhanaka wa tahiyyatuhu fiha salam alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah, yang kami Muhammad sendiri, saya mohon maaf kata terbesar rezeki kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.